Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Hari yang nyaman. Cuaca panas di luar. Uh, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya punya video tu umpama satu buku dah tuan puan. Dia bercerita tentang pengisian diri kan. Bagaimana untuk membentuk diri, untuk menjadi jati diri yang baik, bagaimana untuk ada akhlak yang baik, so on and so forth. Dan dalam segmen kedua saya akan bercerita tentang bagaimana diri itu yang telah membuat persiapan itu akan berinteraksi dengan orang lain lah, berinteraksi dengan adik-beradik, berinteraksi dengan ibu bapa, berinteraksi dengan isteri, berinteraksi di tempat kerja, dengan dalam masyarakat dia dan dalam rumah dia. Jadi saya sebenarnya masih banyak lagi nak ceritakan tentang pengisian diri itu tuan-tuan dan puan. Tapi tak apalah. Itu merupakan segmen yang pertama, segmen yang sebenarnya belum selesai dan belum habis lagi lah. Masih ada beberapa pengisian yang ingin saya sampaikan. Tapi tak apa, saya fast forward sikit. Saya masukkan ke dalam segmen yang kedua lah kali ini. Segmen yang kedua ini adalah berkenaan dengan diri kita dalam hubungan kita dengan orang lain, dan diri kita dalam hubungan kita dengan orang luar. Jadi dalam persiapan diri kita untuk jadi seorang yang baik, seorang yang berakhlak mulia itu tadi kan. Jadi kalau kita dah ada persiapan itu tadi, mudahlah kita untuk berhadapan dengan orang lain. Mudahlah kita untuk berhadapan dengan dengan masalah-masalah yang melibatkan perhubungan tuan-tuan dan puan. Jadi ini merupakan video yang pertama untuk segmen yang kedua. Video yang pertama untuk bab yang kedua. Tuan-tuan dan puan, bab yang kedua iaitu bab diri kita dengan perhubungan dengan orang lain. Jadi dalam video yang pertama ini, dalam segmen yang kedua ini, saya akan ceritakan tentang apa yang saya namakan perbezaan antara orang dunia dan orang akhirat. Tuan-tuan puan, perbezaan antara orang dunia dan orang akhirat. Saya yang bagi nama orang dunia dan orang akhirat ni. Jadi apakah perbezaan mereka dan dan bagaimanakah benda ini terjadi? Jadi dia begini. Seseorang yang menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dia, seseorang yang yang berzikir kan, dia akan dapat membersihkan hati. Dan bila dia membersihkan hati, makna banyaklah sifat-sifat ataupun makhluk-makhluk yang baik itu akan masuk dalam hati. Makhluk-makhluk maha mudah, makhluk redha, makhluk sabar, makhluk makhluk pemurah, makhluk menghormati orang tua dan sebagainya akan membelenggu hati dia. Dan akan pada masa sama akan mengeluarkan makhluk-makhluk yang jahat daripada dalam hati dia. Makhluk tamak loba, makhluk mengejar duniawi kan, dan sebagainya akan keluar dan diganti dengan makhluk-makhluk yang baik. Jadi rangkuman makhluk-makhluk yang baik ini tuan-tuan dan puan, dia akan menjadikan orang itu akan mencerminkan luaran dia, akan mencerminkan orang tu dari segi luaran dia dengan apa yang ada dalam dia, akan dicerminkan dengan kata-kata dia, akan dicerminkan dengan perbuatan dia, akan dicerminkan dengan segala apa yang dilakukan. Jadi orang-orang ini saya namakan dia sebagai orang-orang akhirat. Orang-orang akhirat ni salah satu ciri dia ialah bila dia suka dia tidak terlalu suka, dan bila ia duka dia tidak terlalu duka. Orang-orang akhirat ni ciri-ciri dia antaranya ialah dia sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia akan sentiasa merujuk pada hukum hakam. Tuan-tuan dan puan, dia sentiasa akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan dengar kata orang, tapi dia akan dengar apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasulullah tunjuk pada dia, dan itulah yang akan diikutinya. Tuan-tuan dan puan, jadi mereka ni saya nampakkan sebagai orang-orang akhirat. Kemudian kita ada yang sebahagian sebelah lagi, yang mana orang-orang yang tidak menjaga hati dia, orang-orang yang memasukkan apa juga dalam diri dia secara cacat merebah. Termasuklah virus-virus, termasuklah sampah sarap, termasuklah nilai-nilai moral, nilai-nilai barat yang ada kat luar sana. Jadi akan tunjuklah dalam diri dia. Maknanya mereka ni bermata biru, berambut kuning, walaupun mereka beragama Islam. Kerana sebenarnya mereka tidak faham. Mereka tidak faham apa yang Islam suruh buat, apa yang wajib dan sunat dan harus dibuat, dan elakkan makruh dan haram. Tapi mereka ni suka buat benda-benda yang makruh dan haram. Sebenarnya orang sebegini kan, dia suka tembaklah mana-mana ikut suka dia kan. Tapi tu terang, sifat dia mudah saja. Bila suka terlalu suka, dan bila duka terlalu duka. Tuan-tuan puan, sebab tu dia tidak mempunyai prinsip ataupun jati diri yang tetap. Kan? Dia bercampur baur. Itu jadi masalah.
Kalau ada pun dalam diri dia adalah nilai moral, bukan nilai keislaman. Sebab dia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi, dalam kaunseling dan motivasi yang saya jalankan, selama yang saya jalankan ni, perbezaan yang berlaku ialah inilah dia. Perbezaan antara orang akhirat dengan orang dunia. Tuan-tuan dan puan. Jadi, kita ambil satu contoh. Si suami orang akhirat, si isteri orang dunia. Bila si suami dapat sediakan BMW kan kepada kepada isteri dia kan, yang bermata biru, rambut kuning tu, tak ada masalah. Tapi bila tak dapat sediakan, tuan-tuan dan puan, si isteri tu pun melarikan diri, pergi cari orang lain. Kan banyak kes itu. Dia terbalikkan kes. Si isteri orang akhirat, pakai tudung elok, tapi si suami orang dunia. Bila isteri tu memang baik pakai tudung kan, bukakan kasut bila sampai rumah, so on and so forth. Kan? Siapkan makanan, tapi bila suami dia kaya sikit, tuan-tuan puan, dia pergi cari JRO. Kan banyak kes macam ni, orang dunia dengan orang akhirat. Senang cerita macam ni lah. Tuan-tuan dan puan mungkin pernah tengok cerita Ombak Rindu. Ombak Rindu? Kan? Ombak Rindu tu, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan boleh tengok. Si Izzah tu orang akhirat. Kan? Dia nak berkahwin sebab dia tak nak elakkan dosa. Dia siapkan makan minum untuk Aaron Aziz, si Haris tu tadi. Kan, dia mengaji, sembahyang, siapkan makanan, urut badan dan sebagainya. Petanda orang-orang akhirat. Kan? Sedangkan Aaron Aziz ni pula, Haris ni orang dunia. Dia pergi bersuka-suka, berpoya-poya, pergi disco kan, dan sebagainya. Kaki perempuan lah. Jadi ini plot cerita kebanyakannya, tuan-tuan dan puan, kalau tengok itu je cerita dia. Perbezaan antara orang dunia dan orang akhirat. Jadi dalam hidup pun sama, tuan-tuan dan puan. Dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, ada orang dunia ni dan ada orang akhirat ni. Selalunya dalam keluarga, bila saya perhatikan, saya Allah akan turunkan seorang orang akhirat demi untuk memelihara orang-orang yang dalam keluarga tersebut. Dan dalam suami isteri pun sama, kan? Seorang suami akhirat, seorang isteri dunia. Dia terbalik macam tu. Jadi bila berdua ini bertemu, masalah lah. Tuan-tuan dan puan, perkara kita harus faham perbezaan antara orang dunia dan orang akhirat ni. Kenapa tahu? Sebab dia menentukan kebaikan ummah tu, penyatuan ummah tu. Dia menentukan penyatuan ummah tu. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, dia akan bercerai-berai. Kerana apa? Sebab orang dunia akan berkata, orang akhirat ni akan berkata, bila orang buat sesuatu kesalahan pada dia, dia akan memaafkan. Si suami memaafkan, si isteri pun memaafkan. Sebab Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nabi ampunkan umat. Jadi dia duduk dalam titik yang sama. Sedangkan orang dunia, yang si suami kata, aku takkan maafkan sampai dia sujud pada aku. Isteri pula punya prinsip saja, takkan maafkan dia kecuali dia berlutut pada abang, kata dia. Jadi dia tidak mempunyai titik yang sama. Jadi ketidaksefahaman akan berlaku bila tidak bertemu titik yang sama. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kisah orang dunia dan orang akhirat ni amat penting untuk seseorang suami memahami isteri dia, untuk seorang isteri memahami suami dia, untuk seseorang itu memahami keluarga dia, untuk seseorang itu memahami masyarakat dia. Sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan. Kalau dia faham orang dunia, dia faham orang akhirat, insya-Allah dia tak ada masalah. Tapi kena jaga-jaga pula orang-orang akhirat yang menyamar jadi orang akhirat padahal dia orang dunia. Saya ada kawan-kawan yang menyamar, cakap dia semayang itu, dia semayang dekat masjid tu, masjid ini siap 4 square lagi kan, padahal dia berada di tempat lain, dia tengah berpoya-poya. Hanya kerana dia nak menggunakan unsur-unsur akhirat ini untuk menipu orang dunia, untuk menipu orang-orang supaya orang mendekati diri dia. Jadi ini adalah satu benda yang salah. Kita tidak boleh menggunakan agama ni untuk kita tidak boleh menggunakan agama dan menjual agama dengan nilai yang murah. Okey, sekian.